So sepanjang minggu ni kita akan buat revision soalan-soalan mock dan juga soalan pasir lah. Okay, nanti saya akan bagi juga soalan-soalan pasir yang seterusnya. So this is the weightage untuk markah kita. Saya dah bagi juga. So part A 25 marks, part B 75 marks. So SM 015. So kalau tengok dekat sini mostly daripada chapter 8, chapter 9, chapter 10 sangat banyak markah. Chapter 8 kita ada 9 tambah 14 markah. Chapter 9 kita ada 9 tambah 16 markah. Chapter 10 kita ada 7 plus 9 marks. Okay. So chapter 8, chapter 9, chapter 10 sahaja dah cukup banyak markah. Okay, kalau tambah semua dekat sini dah lebih daripada 50 markah dah. Tapi tak bermaksud kamu tak perlu belajar 1, 2, 5. Okay, tengok daripada chapter 5 ada 20 markah dekat situ. Okay, so you have to study all the chapters. Bukan 1, 2, 5, 8, 9, 10 sahaja. Okay. Chapter 6 dan chapter 7 pun kena tengok sikit macam mana. Okay, macam mana kita nak buat partial fraction, apa itu improper fraction, macam mana nak decompose partial fraction sebab last year ada soalan daripada chapter 6. Okay. Chapter 7, semua formula daripada chapter 7 supposedly kamu kena tahulah macam mana nak guna. Okay, 6 dengan 7 berkemungkinan akan digunakan sebab kamu dah pernah belajar, so dia boleh guna. Okay, tapi dia tak adalah maksud the whole chapters. Okay, chapter 2 dengan chapter 4 boleh lupa, chapter 3 dengan chapter 4, okay, insyaAllah lah dah tak ada dah. Okay, so kamu buka kertas soalan, ini formula yang akan diberikan. Okay, so chapter 10, chapter 7 trigonometry tak masuk exam but they give us the whole formula here. Okay, sebab saya cakap kalau kamu belajar matematik, you should know what is double angle, okay, and how to use double angle. Dekat sini pun tak ada formula identities. Okay, so you have to remember lah. Walaupun tak masuk exam but you have to remember the identities. Okay, yang 3 identities tu. And sebelah kanan very simple. So ini differentiate cotangent, differentiate secant, differentiate cosecant tak perlu hafal. Tapi differentiate sine, differentiate cos, differentiate tangent, yang tu kamu kena tahu macam mana nak differentiate. And then we have chain rule untuk parametric differentiation. Second derivative dah ada formula dekat sini. Okay, just turn to the front page untuk tengok apa formula kamu. And then we have formula for chapter 10 kita, sphere, cone dan juga cylinder. Okay, and then the basic area of circle pi r square lah, paling basic. Okay, ini sahaja formula yang diberi untuk kita. Okay, so today macam saya bagi tahu kita akan discuss soalan chapter, soalan pasir tahun 2020-2021. Okay. Tapi untuk tahun 2020-2021 sebenarnya kebanyakan soalan kamu dah pernah buat dah. Okay, masa kita buat tutorial. Okay, dalam tutorial kita ada pasir kan. Kebanyakan soalan kamu dah pernah buat, dah pernah attempt dah. Kalau kamu buat lah. Okay. And dah pernah kita discuss juga. Cuma kita nak tengok beberapa soalan hari inilah. Okay, cuma soalan 2020-2021 tak ikut weightage ni Tak ikut weightage ni tapi dia lebih kurang je lah, sama je. Tapi just fokus untuk markah-markah yang di sini. Soalan tahun 2020-2021 lain sikit markah dia. Okay, untuk tahun 2022-2023, which is last year punya soalan, kita akan discuss beberapa soalan masa bengkel hari Jumaat nanti. So mana-mana soalan yang tak discuss nanti kita akan discuss kemudian lah. Okay, untuk last year punya soalan. Okay, tanpa membuang masa, let's go straight to the question. Okay, so for today kita akan fokus dekat 8, 9, 10. Okay, nanti lecture hari Jumaat kita akan sambung balik 1, 2, 5. Okay, so how to answer question? Kamu buka first soalan. Jangan terus buat. Go through, scan all the questions first. Kamu nak buat chapter apa dulu? Okay, let's say kamu dah betul-betul fokus 8, 9, 10. So you want to do question 8, question 9, question 10 dulu. Okay, teruskan. So first question kat sini. Soalan limit. Okay, soalan limit. Given the function is continuous at x equals to 1, find the value of a. Remember, kalau soalan continuity, dia bagi kita constant, we just have to write the limit. Okay, so recap balik apa yang kita punya continuity punya definition. Ada 3. Kalau soalan cakap state the continuity, kalau soalan cakap state f is continuous at x equals to 1, kena tunjuk ketiga-tiga. Okay,
Tapi kalau soalan suruh cari constant, cukup nombor 2 sahaja. Okay, kalau dah dapat constant, that's it. Kalau tak dapat lagi, boleh proceed nombor 3. Okay, so ini continuity kita. Okay, itu soalan nombor 1. Macam boleh jawab. Okay, macam boleh jawab, ada 6 markah, macam confident boleh jawab, kita terus jawab. Okay, tak perlu buang masa, kita terus jawab. So let's see. Fokus terus dekat limit. So dia kata continuous at x equals to 1. Saya akan laju nanti kat sini. Supposedly kamu dah tahu macam mana nak buat. So 1 from the right fx equals to limit fx when x approaches to 1 from the left. Okay, so 1 from the right ialah daripada sebelah kanan, 1 from the left daripada sebelah kiri. This you're supposed to know. Okay, tak boleh tak tahu pun. Okay, this is very basic. So 1 from the right kita ada x square, limit x square minus x minus a over x minus a. X approaches to 1 from the right. 1 from the left is x plus 1. Okay, x plus 1. Sorry. Limit x plus 1 when x approaches to 1 from the left. So kita ada x approaches to constant. Balik semula kepada limit kita. Untuk x approaches to constant ada 3 cara. Paling basic untuk setiap soalan kena buat ialah substitute. Okay, sebelum kamu fikir jauh, kena factorize ke multiply by conjugate ke, kamu nampak square root terus multiply by conjugate. Sebelum kita fikir jauh, kita substitute dulu. Okay, kalau tak dapat 0 per 0, that's it. Itulah jawapan dia. Okay, contoh yang sebelah kanan, very simple, tak ada fraction pun, kita substitutekan sahaja. Okay, 1 plus 1, settle dah. Sebelah kiri pun sama juga, nampak ada fraction. But, kalau kita substitutekan 1 dekat sini, contoh 1 tolak 1 tolak A, kita tak dapat 0 lagi. Okay, kita dapat 0 tolak A ataupun negatif A lah dekat situ. Then that's it. Itulah cerita dia. 1 tolak A. Okay, so first substitute dahulu. So now we simplify. We have negative A equals to 2, 1 minus A. Negative A plus 2A, kita ada A equals to 2. Straightforward, we have the answer. Okay. Now, question set hence. Always remember whenever question set hence, you have to use the answer from previous questions. Okay, sini kena hati-hati extra sikit. Okay, soalan very simple, limit fx when x approaches to A, which is A daripada apa yang kita dah cari lah. So, we want to find limit fx when x approaches to A. Sometimes the question said if it exists. Okay, apa-apa soalan evaluate sebenarnya memang dia akan tanya if it exists. Okay, tapi tak bermaksud kamu perlu cari kiri dan kanan. Okay, so sekarang A kita ialah 2. Okay, tak perlu cari kiri dan kanan. Contoh, kan saya cakap si genius macam mana pun kalau ada piecewise function, tulis kita punya interval. Soalan dekat sini bagi 1 sahaja, so 1. Okay, so here is x plus 1, here is x square minus x minus 2 over x minus 2. Okay, kita dah ada nilai A kita. So soalan suruh cakap x approaches to 2. So 2-nya berada di sini. Okay, 2 from the right ke 2 from the left ke, the function is the same, x plus 1. So kita tak perlu cari kiri dan kanan. So we just use the given function which is x plus 1 kat situ. So limit x plus 1, x approaches to 2. Okay, kita kena cari from the right ataupun from the left kalau function from the right ataupun function from the left tu berbeza. Contoh modulus, contoh piecewise function. Okay, sorry, salah. Betul lah, okay. Sorry, kejap Salah ni, salah function. Ini from the right kan? Dia gerak pula. Balik. So ini 1 from the right, so this is x square minus x minus 2 over x minus 2. Ini x plus 1. Okay, so function kita ialah 2. 2 di sebelah kanan dan kiri ialah function yang sama. So kita subkan function tersebut. X square minus x minus 2 over x minus 2. Okay.
So now, apa-apa pun substitute. When x approaches to constant A, substitute terus. Okay, substitute dekat sini 2, 4 tolak 2 tolak 2 dapat 0. Okay, atas dan bawah. Sini pun dapat 0. Bukan 0 jawapan dia. Okay, bukan 0 jawapan dia. Whenever you see fraction, so kita pergi kepada case 2. Kalau kita ada 0 over 0, kita factorize ataupun multiply by conjugate. Dekat sini. Okay, so dekat sini kita kena factorize lah. And always aim kamu bila nak factorize ni ialah kita nak cancel. Okay, kita nak cancel atas dan bawah. So kita ada 2, 1 tolak tambah over x minus 2, then we can cancel x minus 2. Which is we end up with limit x approaches to 2, x plus 1. Which is 2 plus 1 equals to 3. Okay, very simple. Selesai 6 markah dekat sini. Okay, so next ialah case yang ketiga untuk limit x approaches to A, which is kita jumpa A over 0 dekat sini ialah di mana yang kamu akan buat line. Okay, contoh saya ada 2 from the right, 2 from the left. A 2.1, 1.9 untuk case yang ketiga. Okay, which is cara kamu cari vertical asymptote sebenarnya. Okay, and then kita ada x approaches to infinity. Case pertama ataupun case keempat kita ialah when A over infinity, which is kita gunakan juga untuk case yang kelima kita, infinity over infinity, kita kena divide by highest power of denominator. Okay, so kecuali kalau kita jumpa square root x square. Okay, ini saya tak nak explain panjang lah. Soalan B masih lagi berada dalam soalan limit. We can just go straight forward, 3 markah sahaja dekat situ. Tengok x approaches to apa. Okay. Contohlah walaupun ada square root sebenarnya, contohlah ini ialah 1/2. Okay, dia ada square root dekat sini. Okay. Jangan nampak square root terus multiply by conjugate. X approaches to infinity. Ada saya tulis multiply by conjugate dekat sini? Tak ada. Okay. Multiply by conjugate untuk x approaches to A. Okay. So maybe ada benda lain yang kita boleh buat. So fikir dulu. X approaches to positive infinity. Apa-apa pun substitute dulu. Okay. Soalan B. Limit x approaches to positive infinity to x plus 5 over 3x minus 4. 1 over 3. Okay. Kita sub infinity. Infinity. Sub 2 darab dengan infinity dapat infinity. Tambah dengan 5 yang nombor kecil tu infinity. So infinity dekat atas. Bawah pun sama juga infinity over infinity. So tak ada nampak square root x square pun dekat sini. Apa yang kita kena buat ialah divide by highest power of denominator. Walaupun ada square root. Okay, contohlah dekat sini 1/3 lah, which is cube root lah. Dekat sini. So just divide by highest power of denominator. So how to do? Power dia kat luar tu, biarkan saja. Okay, power ni tak affect apa-apa pun dekat jalan kerja kita. 1/3 biarkan sahaja. So highest power of denominator kita is x. So everything divide by x. 2x over x plus 5 over x over 3x over x minus 4 over x. Satu-satu term satu-satu term. Bukan semua kamu bahagi satu-satu. Jangan buat macam ni. Okay, walaupun betul saja tapi kita tak nampak jelas. And also tolong simplify. Jangan nak cepat, nanti semualah salah. 2 plus 5 over x over 3 minus 4 over x. Jangan dilupakan kita punya power dekat luar. Okay. So now kita boleh terus substitute lah, pergi balik kepada case 4 kita. Okay. So infinity masuk dekat dalam 2. Tak ada x pun dekat situ, kekal sebagai 2. Infinity masuk ke dalam x, 5 over infinity, which is kita dapat kosong lah. And here we'll have 3, in here we have 4. Jangan lupa kita punya power. And we'll have our answer 2 over 3, 1 over 3. Okay. Very simple sebenarnya. Tak perlu fikir panjang pun. Tak perlu nak keluar-keluarkan apa-apa.
Straight away 9 markah dah dalam tangan. Okay. Tapi sekali lagi saya ingatkan markah ikut weightage yang ini samalah 9 markah. Okay. So sometimes soalan nombor 1 ni paling simple ikut tahun lepas. Soalan A, B, C ialah soalan evaluate limit. Okay. So kalau evaluate limit kena tengok setiap satu lah. Mungkin X approaches to A, X approaches to infinity. Mungkin dia akan suruh cari X approaches to positive. Tak kisahlah apa-apa. Okay. Boleh jawab ke soalan ni? Boleh. Okay. Very easy. Tak ada apa-apa pun yang disusahkan kita. Okay. So next question. Parametric differentiation. Okay. Tapi suruh cari second derivative pula. Okay. Parametric differentiation. Parametric differentiation apa? Ada X, ada Y. Okay. Differentiate X, differentiate Y. Masuk dalam chain rule. Nak cari second derivative, always remember ada formula. Formula pun diberi dekat depan. Okay. Mungkin panjang sikit lah dekat sini sebab dia suruh cari second derivative. Hence, evaluate second derivative when t equals to 1. Panjang sikit lah, saya rasa panjang. Okay. Soalan B pula, y equals to ln sin 2x over 1 minus cos 2x. Saya rasa panjang. Let's skip. Okay, panjang kita skip dulu. Go to the next question. Soalan 3. Okay, soalan chapter 10. Kamu dah lah malas membaca. Okay. Tapi baca betul-betul lukis kamu punya gambar. Okay, ini soalan chapter 10. A farmer has 100 meter of fencing, wants to fence off a rectangular piece of land that borders a straight river. Rectangle. Wants to fence off a rectangular piece of land that borders a straight river. Kenapa saya punya tak bersambung? Okay. So ada satu side yang ada river. Fikir lagi soalan ni exactly the same macam soalan lecture kita. Okay, so this is optimization punya soalan. Okay. Optimization punya soalan. Susah ke? Tak susah pun. Very straightforward. So why not kita try cuba dulu terus. Okay, sebab kita dah pernah buat. Okay, sebab tu saya cakap mathematics ni akan jadi senang ataupun soalan chapter 10 sendiri. The whole thing lah. Terutama sekali soalan daripada chapter 8 dan chapter 9, chapter 10. Okay. Akan jadi senang kalau kamu pernah buat soalan tu. Okay. So, dia tak akan jadi masalah kalau kamu pernah jumpa dan pernah buat soalan tu. Pernah menghadapi masalah sebelum exam lah. Okay. So, that is why you have to do a lot of questions untuk maths. Okay. Bukan baca skema. Kamu tak akan dapat apa-apa daripada baca skema. Walaupun saya tahu ada banyak sangat skema dekat luar sana daripada buku pasir kamu tak akan dapat apa-apa. Okay, dia tak masuk dalam kepala kamu. You have to do it first. You have to know where is the problem. Apa yang kamu tak faham. You try and then you see what went wrong, what went well. Baru kamu ingat. Let's say soalan tu keluar exam, supposedly kamu akan boleh buat lah. Okay, so percaya cakap saya kamu tak akan dapat apa-apa kalau kamu belajar daripada skema. Okay, you have to do it first. Kamu kena ada problem masa jawab soalan tu. Macam saya cakap, soalan chapter 10 terutamanya sekali lah. Chapter 10, dia tak akan jadi masalah kalau kamu pernah jumpa soalan tu dan pernah buat. Okay, macam soalan ni lah. So a rectangular piece of land that borders a straight river. So ada straight river, so we know that here we can label as Y, here we can label as X. Terbalik boleh ke? Boleh je, tak ada masalah. Okay. So, the part of land which borders the river needs no fencing. Oh sorry, terlupa baca kat sini. Okay. The part of the land which borders the river needs no fencing. So, fencingnya di sini sahaja. Soalan cakap pasal dimension. So, whenever soalan cakap pasal dimension, ini ialah area. Okay. Bukan area pun, dia ialah berapa darab berapa. Okay, but main thing is kita akan cari area lah. Okay, of the enclosed, find the dimension of the enclosed region that has maximum area. So macam mana soalan, nak tahu soalan ni ialah soalan optimization, keyword dia ialah di maximum. Okay, kalau area boleh jadi rate of change juga. Okay, soalan dia cakap pasal maximum atau minimum, itu ialah soalan optimization. So you have to draw first. Okay, soalan optimization,
Kita pergi ke step yang kedua dulu. So step kedua, apa yang soalan nak cari? Okay. We want to find apa yang kita nak cari. Kita nak cari area. So let's write formula untuk area rectangle kita ni. Very simple, XY terus. Okay. So kita perlu cari dA over something. Okay, ini perlu jadi single variable. Macam mana nak jadikan dia single variable? Step 1 akan tolong kita. Okay, so step 1, apa yang soalan bagi? Given. Which is soalan bagi dekat kita, a farmer has 100 meter of fencing. Okay, fencing maksudnya selain daripada yang kena dekat river tu lah. Okay, so dia bagi kita tahu X tambah Y is equals to 100. So from here ini semua benda boleh jadi. Soalan boleh bagi volume, soalan boleh bagi apa? Tak ada idea. Pythagoras theorem, okay? Semua boleh jadi di step yang pertama. Depends, okay? Apa yang soalan bagi dekat kita, you have to think. Okay, kalau very straightforward, soalan akan bagi tahu macam ni lah. Volume ini ialah ini, okay? Kat sini dia tak bagi tahu. Parameter ini ialah ini. Dia just bagi tahu fencing tu ialah 100 meter. So you have to think berapa 100 meter tu untuk apa. Okay. So here kita jadikan satu benda subjek. Let's say X 100 minus 2Y. Nak jadikan Y subjek boleh ke? Boleh juga. Tapi ada fraction. So kita kan tak suka fraction. So let's just leave it as X as a subject. So we just gantikan dekat sini. 100 minus 2Y times dengan Y. We have A equals to 100Y minus 2Y square. Okay. So now we have our A in terms of Y. So we have to differentiate obviously. Step yang ketiga. So di step yang kedua dah jadi single variable lah. Kalau kamu jadikan Y subject dekat sini, sini akan jadi A in terms of X lah. Boleh ke? Boleh juga, tak ada masalah. Okay. Tapi kita ambil cara yang paling mudah. Step yang ketiga, we just differentiate A with respect to Y. So 100 minus 4Y. Then here we can find our Y by making our first derivative equals to 0. So 100 minus 4Y equals to 0. Kita ada Y equals to 25. Straight away we can find our X. So X ialah 100 minus 2Y. 100 minus 2 times 25. Tak ada. 50. X equals to 50. Y equals to 25. Okay. Nilai X dan Y kita dah ada. But the question asks for dimension. Maximum. Perlu proceed ke step yang keempat untuk verify. Betul ke X dan Y yang kita dapat ialah untuk maximum. Okay. So yang ni wajib kena ada sebab ada markah. Just kena buat kita punya second derivative lah. So second derivative d2a over dy square. So this is our first derivative. Differentiate sekali lagi, differentiate 100, 0, differentiate negative 4y, negative 4. Which is less than 0, which is maximum. So ngam lah. Okay, kita punya nilai X dan Y yang kita cari ialah maximum area kita. So how to write the dimension? Kita tulis dulu X equals to 50, Y equals to 25. Ataupun kita boleh tulis area is maximum when X equals to 50, Y equals to 25. 50 by 25. Okay. So simple. Tak banyak kerja pun sebenarnya. Okay. Selesai sudah. 5 markah dekat situ. So untuk soalan chapter 10 di part A, sini kita ada 7 markah lah sepatutnya. Tapi very simple, very straightforward question. Dekat sini mungkin dia akan tanya first derivative test, second derivative test. Mungkin juga dia akan tanya, kalau 7 marks jaranglah dia tanya soalan optimization. Maybe rate of change, yes. Okay, tapi depends juga sebenarnya. Okay.
Masih lagi tak nak jawab soalan chapter 9. Let's see. Question daripada part B dulu. Okay, soalan chapter 1, chapter 2, chapter 5 kita skip dulu Kita akan sambung hari Jumaat nanti. Chapter 2, chapter 3, chapter 3 pula. Chapter 5 akan ada 2 soalan. Okay, sebab ada 20 markah di part B. So chapter 5, also chapter 5. Now, let's see. 2 soalan tadi dah chapter 5. Nombor 5. Find the vertical and horizontal asymptotes of fx. Soalan ini daripada chapter apa? And then dia suruh sketch the graph of fx. Soalan ini daripada chapter? Apa dia? Chapter 8. Chapter 8. Pandai Alfia. Chapter 8 Walaupun soalan suruh sketch the graph of fx, walaupun kamu nampak vertical and horizontal asymptote, which is vertical dengan horizontal asymptote and then sketch. Bukan graph rational ke daripada chapter 5. Itu yang kamu terfikirlah. Okay, tapi remember, soalan daripada chapter 5 yang suruh takkan suruh kamu cari vertical dan horizontal asymptote. Okay, daripada chapter 5 kita cari vertical dan horizontal asymptote. Contohlah, kamu ada rational. Let's say 1 over x plus 1 plus 2. Contoh. Okay, ini rational function daripada chapter 5 kita. Kita memang cari vertical asymptote. So ini ialah vertical asymptote kita. Ini ialah horizontal asymptote kita. Okay, daripada chapter 5 kita punya rational function dalam bentuk macam ni. Which is kita straight away ambil vertical asymptote, horizontal asymptote, kita sketch. Okay, soalan takkan suruh cari. Memang kita nak sebab nak sketch graph sahaja. Okay, tetapi whenever the question said find vertical and horizontal asymptote, kita kena verify kan. So ini daripada chapter 8 lah. So bukan sahaja kita kena ambil daripada soalan, kita kena verify. Okay, verify macam mana? Kena tunjuklah limit dia. Limit fx. Okay, x approaches to, let's say A. Kena verify lah. So recap balik, vertical asymptote kita ialah datang daripada case 3 kita. Okay, ini ialah case 3 vertical asymptote. Case 3 ialah A from the right, A from the left, A over 0 some positive. Tak semestinya tak semestinya A from the right 0 positive. Maybe kalau kamu punya nilai kamu negatif kat sini, dia akan terbalik lah. Or depends the question. Okay. So vertical asymptote dapat positive infinity, negative infinity. Tak kisah sama ke, lain ke, satu undefined ke, dia masih lagi dikira sebagai vertical asymptote. Kalau dua-dua undefined, barulah dia bukan vertical asymptote. And then horizontal asymptote ialah x approaches to infinity, x approaches to negative infinity. So ini case yang kelima kita lah. Exactly the same thing apa yang kita buat dekat soalan nombor 1 tadi. Okay, so let's go through this question sebab very easy sebenarnya soalan ni. 8 tambah 3 markah, 11 markah dekat sini. Okay, very easy. So vertical asymptote dulu. Okay, so vertical asymptote. So daripada soalan dulu, kita ada x square minus 4. So x square minus 4 is not equals to 0. X square is not equals to 4. X is not equals to plus minus 2. Okay, so daripada chapter 5, ini saja yang kita buat. Kita lukis. And then kita plotkan kita punya vertical asymptote 2 dan negatif 2. Itu saja, kita dah dapat. Okay, but for this question, dia cakap find vertical asymptote. That means we have to verify. Betul ke 2 dan negatif 2 ni ialah vertical asymptote kita? Okay, so you have to write your limits lah. Okay, takkanlah 8 markah senang saja kamu dapat macam tu. Kena fikirlah sikit. Okay. So kita kena cari 2 from the right. So kita ada function kita ialah 2x plus 2 over x square minus 4. Okay, substitute. Okay, ini ialah constant. Constant, apa-apa pun substitute dulu. So kita substitute dekat atas. Bawah kalau substitute kan kita dapat 0. Okay, sekarang ialah constant over 0. Ini ialah case 3. Okay, bukan kamu kena factorize ataupun multiply by conjugate. Okay, x square minus 4. This is when x equals to 2.
Macam saya cakap, buat line ini. Okay, supaya kita tak confuse, buat line tu. So, saya ada 2.1, 1.9, this is 2 from the right, this is 2 from the left. Okay, yang ni jangan tunjuk masuk sebab nilai 1.9, 2.1 tu bukan exactly nilai tu. Itu ialah nilai yang approach. Kita nak tahu zero kita ni zero ke kanan ke zero ke kiri. Okay, dia approach daripada kanan ke dia approach daripada kiri. So ambil calculator kamu. So here is 2 from the right, which is kita akan ambil nilai 2.1, ambil calculator 2.1, tak perlu factorize pun x square minus 1 minus 4 tu. Ambil calculator 2.1 square minus 4, dapat positive. So here will be 0 positive. Okay. So atas kira dapat 10 lah. So 10 over 0 positive, we have positive infinity. Proceed. Limit x approaches to 2 from the left to x plus 2 over x square minus 4, 2, 2 plus 2 from the left. So kita ambil nilai 1.9, jangan tulis dekat situ, ambil calculator, tekan 1.9 square minus 4. Which is kita dapat nilai negatif, so here is 0 negative. So atas masih lagi sama, 10 over 0 negative, we have negative infinity. Okay, masukkan sahaja nilai ni dalam ini. Tekan je calculator kita, tak perlu factorize pun. Okay, next ialah untuk x approaches to negative 2. Sorry, x equals to negative 2. Satu lagi vertical asymptote kita. From the right, function yang sama, so tak payah fikir panjang. Okay, so ini kena hati-hati sikit. Sebab tu kita buat number line kita ni supaya kita tak salah. Negative 2 from the right, negative 2 from the left. Sebelah kanan negative 2, apa nilai dekat sini? Apa nilai paling rapat dekat sini? Negative 1 point. Kanan. Negative 1.9. Negative 1.9. Okay, di sebelah kiri negative 2.1. Okay, sini kena hati-hati. Okay, kalau nampak negatif tu kamu kena extra hati-hati. Tengok 2-3 kali. Okay, sebab kamu tahu je kadang-kadang careless je dekat situ. Okay, so tengok 2-3 kali betul tak nilai dia. Kalau nampak nak betul-betul lagi, tulislah nombor kamu kat sini. 2, negatif 2, negatif 1. So sini ialah negatif 1.9. Okay, extra careful. Sebab apa saya cakap extra careful? Sebab dari apa yang kita nak cari ni akan tolong kita untuk lukis graf kita. Okay, so saya laju sikit kat sini So substitute. So here is negative 2 from the right. Nilai negative 1.9, ambil calculator. Negative 1.9 square minus 4. Kita dapat nilai negatif. So here is 0 negative. Negative 4 plus 2. Tadi negative 2. Sekejap, saya salah soalan ke? Oh, saya salah soalan rupanya. Sini ada square. Sorry. 4, 8, 10. Okay, betul lah. So here will be again 10 over 0 negative. So we have negative infinity. And last one, limit x approaches to negative 2 from the left to x square plus 2, x square minus 4, 2 negative 2 square plus 2 over. Ambil calculator, masukkan nilai negative 2.1, negative 2.1 square minus 4, kita dapat nilai positif. So 0 positif. 10 over 0 positif, positif infinity. Okay. Selesai kita verifykan kita punya vertical asymptote, jangan lupa kita kena ada conclusion. So x equals to 2 and x equals to negative 2 are vertical asymptote. Tulis penuh-penuh vertical asymptote. Selesai. Separuh daripada markah tu kita dah dapat dah. Now let's see kita punya horizontal asymptote pula.
So when x approaches to positive or negative infinity, dua-dua kena tunjuk. So our function is 2x square plus 2 over x square minus 4. Kalau soalan macam ni senang je sebab divide by highest power of denominator sahaja. Tak perlu keluarkan square root x square pun. Kalau soalan ni keluar, kamu bertuah lah. Okay, free marks untuk kita. So x approaches to positive infinity, exactly the same thing as apa yang kita buat dekat soalan nombor 1 tadi sebenarnya. So highest power of denominator kita ialah x square. Divide everything with x square. Jalan kerja kena sempurna x square over x square minus 4 over x square. Tolong simplifykan dulu walaupun kita nak laju tapi kita tak nak careless. Simplify dulu. Over 1 minus 4 over x square. Subkan sahaja 2 plus 0. 1 minus 0 equals to 2. Kalau soalan tu tak melibatkan square root x square, exactly the same thing. Kalau guna iPad boleh lah. Guna iPad ke, guna type ke dalam exam, macam mana nak copy paste. Kenalah buat sendiri. Tapi exactly the same thing. Cuma di sini ialah negative infinity. Okay, benda yang sama. Kalau soalan tu tak melibatkan square root x square. Kalau melibatkan square root x square, which is kita kena keluarkan square root x square tu, gantikan x dan negatif x, jawapan kamu akan salah satu positif, salah satu negatif lah. Kecuali kalau dua-dua zero, tak adalah positif negatif. Okay, jangan lupa conclusion kita, y equals to 2 is a horizontal asymptote. Selesai 8 markah kat situ. Okay, sekali lagi saya ingatkan, whenever soalan cakap find vertical dan horizontal asymptote, you have to verify, show the limit. Okay, case 3 dan juga case 5. So now kita sketch. So sebelum sketch, kita kena listkan all the thing that we have. X approaches to 2 from the right, x approaches to 2 from the left, x approaches to negative 2 from the right, x approaches to negative 2 from the left, x approaches to positive infinity, x approaches to negative infinity. So this is fx approaches to positive, negative, negative, positive. Positive infinity, negative infinity, negative infinity, positive infinity. Dua-dua approach, dua. Okay, list down kan. And then next, find kita punya intercept, y-intercept and x-intercept. Okay, so y-intercept is when x equals to 0. So x equals to 0. Sini 0, sini 0. 2, 0 plus 2 over 0 minus 4. Ada negative 1 over 2. Tu kan? Okay, so x-intercept is when y equals to 0. 2x square plus 2 over x square minus 4 equals to 0. 2x square plus 2 equals to 0. X square equals to negative 2 over 2. So undefined dekat situ. Tu apa ni? Sekejap, betul ke function saya? Betul kan? Okay, gambar tu. So dekat sini kita ada negative 1. So tak ada x-intercept lah. Okay, so no x-intercept. Okay, so let's draw. Sketch our graph. Ingat sketching graph chapter 5 ke chapter 9, chapter 5 ke chapter 8 ke chapter
Apa lagi ada lukis graf? Chapter 10 ke? Kena ada x-axis, y-axis. Okay, so first thing first ialah vertical dan juga horizontal asymptote kita. So vertical asymptote kita 2, negatif 2. So labelkan 2 dan negatif 2. Sekejap mulalah ni. Nak lukis je mesti tak reti. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ingat. 2 dan negatif 2. Here is 2, here is negative 2. And then horizontal asymptote kita ialah y equals to 2. 1, 2, 3, 4. Agak jalan. To here. Okay. Sekejap Okay. So label our y-intercept. So y-intercept kita akan kena dekat negative 1/2. So dia akan kena kat sini. Takkan kena dengan x-intercept. Okay. So graph kamu takkan lalu sini. Takkan lalu sini. Takkan pergi macam ni. Takkan pergi macam ni. Okay. So dia akan tergantung sahaja dekat bawah. Okay. Sekarang satu-satu. So x approaches to 2 from the right. So this is 2. Ini ialah 2 kamu. 2 from the right ialah 2 daripada sebelah kanan. Positive infinity ialah dekat atas. Okay. Kalau ini 2, ini 2 from the right, ini 2 from the left. Positive infinity, negative infinity. So we label first. So 2 from the right sebelah kanan atas. 2 from the left, negative infinity. So sebelah kiri, bawah. Negative 2 from the right, negative infinity. So this is our negative 2. Negative 2 from the right sebelah kanan. Negative infinity di bawah. Kiri, atas. Okay. Kanan, atas. Kiri, bawah. Kanan, bawah. Kiri, atas. Okay. So itu atas dan bawah kita lah. Okay. So positive infinity, negative infinity ke kanan dan ke kiri kedua-duanya di approaches to 2. Okay. Kedua-duanya approaches to 2. So ini apa yang kamu patut buat. Masukkan nilai 999 tu, you can check first lah. Okay, saya tak nak check sebab kita boleh nampak dah kita punya graph tu macam mana. Okay. But to be safe, check. Masukkan nilai 999 tu dekat dalam function kamu, tengok ini di atas atau di bawah. Okay, kalau dapat 1.9999 jawapan dia bila kamu masuk nilai yang besar, dia akan duduk dekat bawah lah. Okay, kalau dapat 2.11 something, dia akan duduk dekat atas. Now, what else to do? Kita sambungkanlah kita punya graph. Okay, so dua graph ini bersama. Dua ini bersama. Okay, so ini macam mana? So graph dia akan sambung, takkan nak sambung macam ni pula kan? Sebab ada 2x square, so dia ada quadratic dekat situ. So graph kita akan pergi macam ni lah, which is kena y-intercept kita negative 1/2. Okay, so something like this. Dia akan lalu dekat sini. Allah. Lebih kurang lah. Okay. So here is our y-intercept negative 1/2. Okay. And the next is just label the graph fx equals to 2x square plus 2 x square minus 4. X square minus 4. Dan 8 tambah 3 markah, 11 markah. Tak susah pun. Okay. Soalan ni tak susah pun. Very straightforward question. Bila saya cakap soalan straightforward tu, apa yang ada soalan dalam nota? Soalan dalam nota ialah soalan yang straightforward. Okay, sebab kamu nak berkenalan, nak belajar konsep dia. Okay. Kalau soalan tu sebiji macam soalan dalam nota, soalan tu senang sebenarnya. Okay, soalan tu tak susah. Soalan susah ialah soalan yang dia pusing sana, pusing sini lagi. Okay, tak ada masa lagi. Let's see.
Soalan 6 ialah soalan differentiation. Okay, jangan takut dengan differentiation. Walaupun saya skip soalan differentiation, jangan takut dengan differentiation. Saya nak habiskan at least half an hour, the first half an hour tu dengan jawapan yang saya yakin boleh tulis. Okay, yang memang confirm, yang saya tak termenung, yang saya tak payah berfikir, dia datang, tangan kamu gerak dengan sendirinya. Okay, saya nak habiskan half an hour ataupun the first 1 jam yang pertama tu dengan soalan yang kita yakin. Okay, soalan ni, soalan chapter 9, jangan takut dengan differentiation. Okay, cuma soalan ni mungkin kamu kena fikir sikit. Kena fikir lagi-lagi bila soalan yang suruh show. Kena fikir. Okay, soalan ini differentiate EX over EX minus 2 which is we have to use quotient rule. Kita pula tak suka quotient rule. Okay, tapi jangan takut. Sabar. Relax dulu. Okay, boleh tinggalkan dulu. Let's just proceed to question sama. Ada jawapan pula. Tak apalah, halang-halang dah ada jawapan. Okay, let's just proceed to question 10. Question 7 which is from chapter 10. Consider a cone. Baca daripada ayat pertama, kita tak tahu soalan ni optimization ataupun rate of change. So boleh jadi dua-dua, boleh jadi dalam satu paper tu dua-dua soalan optimization. Okay, but from here question said find the rate of change. So we know that this is rate of change. Kena ada chain rule. Okay, kena ada chain rule. And now we have shape cone pula. Okay, soalan cone biasa kita buat ratio. Okay, tapi soalan ini just cakap water flows out from a cone through a hole located at the bottom tip at the rate of 5 cm3 per second. Tak faham apa pun ayat yang dia cakap dekat atas tu, kita tengok unit cm3 per second. Cm3 represent volume, second represent time. So this is our dV/dt. Okay, and the question said flows out. So that's why we have to put negative here. Keluarkan dulu soalan apa yang dia nak. Find the rate of change of height of the water. So we have dH over dt when the volume is 3000 pi. Keluarkan dulu. So dah ada semua ni barulah kita nampak. Dan soalan ni sebenarnya tak susah pun, 8 markah dekat situ. So tadi rate of change sepatutnya kena buat ratio kalau nampak cone, sebab di setiap ketinggian ni, contoh ini ialah 8 cm, radius kamu 5, di ketinggian 5 cm, radius kita bukan 5. Okay, radius kita akan bertukar. So biasanya soalan cone kita kena buat ratio. But from this question, dia tak, ratio tu kita buat, ratio. Kita buat kalau dia bagi R and H dekat kita. Okay, barulah kita boleh buat ratio. But for this question, dia tak bagi pun. Dia bagi kita vertex angle dekat sini. Okay, kalau yang ni soalan ni baik hati, dia lukis dekat kamu. Kalau dia tak baik, dia cakap je. Okay, soalan ni kita dah buat dah last week. Kalau dia kata vertex angle ataupun vertical angle, seluruhnya 60. Kalau dia kata semi vertical, separuh lah. Okay, 30. Okay, so ini radius kita, ini height kita. Radius, height. So separuh daripada triangle tu ialah 30 degree. So sini saya keluarkan. So ini kita boleh tukar dalam bentuk tua kamu, soka tua. So from tangent theta equals to opposite over adjacent. Okay, opposite over adjacent ialah tangent theta. Make sure calculator dalam degree you have 1 over square root 3 R over H. Okay, so ini sampai sini dulu. Let's go straight to the question first. Okay, apa yang kena tulis dulu? dH dt. This is first thing that you have to write. We know that kita kena guna chain rule. So ini benda pertama kamu tulis, apa information kita. Second, daripada apa yang kita nak cari, kita terus guna kita terus guna chain rule kita. Okay, apa yang kita nak cari. So dH over dt. Make sure ini sama Sini dH, sini dH, sini dt, sini dt. Okay. So apa yang kita nak tulis kat sini? dA ke, dV ke, dP ke, dW ke? Apa yang dia bagi? So dia bagi kita dV. So we write dV lah. Kita tulis dV dekat situ. So nombor 3 kita tulis formula kita. V. Okay, kalau di sini dA, kita tulislah formula area. Okay.
So formula volume, ingat ini kena single variable. So that is why you have to write the ratio ke daripada step pertama kita ini. Okay, so daripada sini kita jadikan R kita subject. Okay, sebab apa? Sebab kita nak jadikan dia in terms of H. Okay, kalau let's say soalan bagi kamu dr dt dekat sini, kita akan substitutekan H equals to something something H, R lah dekat sini. Okay, sebab nak jadikan dia single variable dalam terms of R. Okay, always refer to the question sebab tu step pertama ni penting. Okay, so simplify, we have pi h cube over 9, please write this. Okay, then let's say if the question give you h equals to something something, jangan masukkan h kat sini. H tu kita guna untuk last. And then kita differentiate dv over dh pi h square. Baru masuk balik kat sini. 4. Okay. And also, macam saya ingatkan, kalau soalan cakap when h equals to 5 contoh. Jangan terus masuk 5 dekat sini Kita nak ni, kita nak ini. Sebab sometimes the question akan tanya, next question akan tanya. Ini dan ini. Okay, biarkan dia in terms of h. Jangan terus substitute nilai. Ya Allah. Sebab maybe next question akan tanya kita. Okay, so make sure dia dalam bentuk macam ni dulu. Dan kita fikir apa yang kita nak. So for this question, kita dah ada dh dt equals to negative 15 over pi h square. But the question doesn't give us h, the question give us v. So that's why kita kena ada benda ni. Okay, so this will help us find our h. So substitutekan dekat sini, we have our h equals to 30 dan only baru kita masukkan h equals to 30. Okay. So soalan rate of change ialah soalan yang senang, cuma dia akan pusing lah. Okay. So you have to know what you have to write first. Write what the question give us, tulis chain rule kita daripada apa yang soalan nak. Daripada chain rule, fikir formula apa kita kena guna, differentiatekan, substitutekan. Dan kita cari apa yang soalan minta dekat situ. Okay, so daripada masa 1 jam ini, dengan bercakap, kita boleh habiskan 1, 2, soalan yang panjang kat sini, 3, 4 soalan. Okay. So kalau senang cerita, belajar 2 chapter sahaja, soalan 9 markah, 7 markah, 9 markah, 9 markah. Salah. 14 markah, 9 markah. Berapa tu? 9, 7, 14, 9. 30 markah. Okay, baru 39 markah. Dah lulus lagi. So, next ialah chapter 9. Chapter 9 tak boleh tinggal. Okay, ini yang banyak markah. Banyak sangat markah. Tapi, dia banyak cara untuk confusekan kita. Okay, banyak cara untuk confusekan kita. Soalan chapter 8 dan chapter 10 very straightforward sebenarnya. Very straightforward. So, you can do that question first. Okay. Saya cakap sekarang daripada sudut chapter 8, 9, 10 belum masuk chapter 1 to 5 lagi. Okay. Which is sepatutnya chapter 1 dengan 2 ni tak patut ada masalah lah. This question yang kamu patut buat dulu. Okay. Tapi sekarang saya cakap daripada sudut 8, 9, 10 dahulu. Okay, so for Friday kita akan sambung soalan daripada chapter 9, chapter 1, chapter 2 and also chapter 5. So esok jangan lupa kita ada pra jam 8 malam start 2 jam. So make sure you try as hard as possible lah, okay, and try to do as many questions as possible. Okay, belajar. Tak belajar memang tak boleh buat. Percayalah cakap saya. Kamu tak belajar memang kamu tak boleh buat. Mathematics ni, dekat matrik ni, PSPM, kalau kamu pernah jumpa soalan tu ataupun kamu pernah buat soalan tu, confirm A lah. Okay, confirm A. Sebab 2 jam untuk jawab soalan-soalan 7 soalan ni mungkin tak cukup masa lah untuk kita. Tapi kalau kita dah pernah buat, insyaAllah senang je, dipermudahkan untuk kita. So please try every questions. Jangan tinggal satu pun soalan. So 15 soalan countdown dah dikeluarkan. Supposedly 15 soalan tu dah jawab lah. Okay. Percaya cakap saya, kalau kamu tak buat soalan-soalan tersebut, kamu akan menyesal lah. Okay. So please try all the questions. Itu je cara untuk kita faham maths. Okay. The only way to understand maths is to do maths.
Okay, kamu tak boleh tengok soalan dan belajar saja. Sekarang bukan masa untuk tengok nota. Okay, sekarang ialah masa untuk do the questions. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tiada, Miss. Okay, tiada. Itu sahaja for today. Thank you. I'll see you guys later. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss.